Didik TV KPM. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi pada menjawab soalan matematik kertas 1, soalan aras rendah, aras sederhana dan tinggi sikit. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, jadual menunjukkan nilai bagi pemboleh ubah P, Q dan R dengan keadaan P berubah secara langsung dengan R, itu keyword kita, dan secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Ini adalah tajuk ubahan. Okey, jadi bila kita turunkan dia atau kita tuliskan dia dalam bentuk ini. Ingat tak dulu murid-murid, saya dah pernah kongsikan apabila murid-murid jumpa ubahan ini berudu menjadi katak. Maksudnya murid perlu mencari nilai K. Walaupun soalan tak minta murid mencari nilai K. Jadi murid kena ingat di sini. Apa saja melibatkan ubahan, ini berudu, ubahan. Berudu menjadi katak. Mesti ingat macam tu. Maksudnya mesti cari nilai K atau nilai pemalar. Bagaimana nak mencari? Murid boleh lihat pada maklumat yang diberi. Okey, jadi bila kita lihat maklumat yang diberi, kita nampak kita akan kita akan guna nilai yang ada ketiga-tiga. Jadi kita masukkan saja P itu 3, Q itu 16, R itu adalah 2. Seperti ini. Tadi saya dah berkongsi bagaimana menggunakan kalkulator, menggunakan button alpha dan juga shift calculate. Daripada situ, murid dapat mencari nilai K. K-nya adalah 6. Murid kena cubalah di rumah. Okey, K-nya 6. Bila murid dah dapat K 6, maka kita gantikan nilai K ini pada persamaan ini. Atau sebenarnya dia gantikan dekat sini. P sama dengan 6R per punca kuasa 2Q. Di sini sebenarnya. Kemudian kita gantikan 18 pada P sama dengan 6. 6 datang daripada mana? 6 dari nilai K yang kita cari tadi. Okey. Kemudian R kita diberi 1. Punca kuasa dekat Q, Q kita adalah N. Sebab itu kita gantikan dengan N. Bila murid dapat begini, teknik saya, bila jumpa saja persamaan sebegini, melibatkan satu pemboleh ubah. Bila saya sebut satu pemboleh ubah, maksudnya satu unknown saja, satu huruf. Okey? Jadi, murid boleh menggunakan kalkulator, kemudian tekanlah yang tadi saya bagi tip. Shift calculate sebanyak 2 kali. Dan murid akan terus dapat jawapannya adalah bila murid tekan kalkulator, kalau tak salah saya, 1/9. B. Mungkin murid boleh cuba di rumah. Ini adalah teknik saya lah. Okey, seterusnya, kita pergi kepada soalan ini. Ini adalah topik baru dalam matematik KSSM. Okey, kita tengok graf tak terarah. Murid di rumah saya berkongsi sedikit. Graf tak terarah maksudnya dia tak ada arah. Dia tak letak dari mana ke mana. Okey, dalam rajah menunjukkan jarak dalam meter yang menghubungkan 7 buah rumah di sebuah kampung. Okey, ini graf. Okey, Cecilia yang berada di Q. Okey, ingin menghantar kerja sekolah yang diberikan oleh guru kepada semua rakannya di P, R, S, T, U dan V. Okey, keyword dia, hitung jarak terpendek yang akan dilalui oleh Cecilia jika semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Maksudnya, dia tak boleh lalu 2 kali. Sekali sahaja. Pertama sekali, saya ulang sedikit murid-murid di rumah. Apabila disebut graf tak terarah, maksudnya tak ada anak panah, tak ada arah. Okey, bila soalan nak jarak terpendek, kemudian soalan nak lalui sekali sahaja, maksudnya kita akan menggunakan kaedah pokok. Graf pokok. Okey. Bila nak tahu pokok, ada 2 maklumat penting yang perlu kita ada. Okey, maklumat pertama, kita kena tahu nilai bucu. Kita kiralah P, Q, R, V dan sebagainya dapat 7 bucu. Bila kita dah dapat 7 bucu, maka kita akan dapat maklumat tepi. Tepi itu adalah penghubung ataupun jalan dia lah, itu kita panggil tepi. Maka tepi adalah kurang 1 dari bucu. Ini memang kena ingat. Kurang 1 dari bucu. Kalau bucunya 7,
maka tepinya adalah 6. Okey, dah dapat 6 tepi. Sekarang kita banyak tepi ni. Okey. So kita kira berapa tepi yang kita ada. Kita kira satu-satu anak-anak. 1, 2, 3 dan seterusnya. Bila murid kira, murid akan dapat 11 tepi. Soalan atau jawapan perlu 6 tepi. Maka kita perlu buang sebanyak 5 tepi. Disebabkan soalan kata jarak terpendek, maka ni contoh tepi kita. Kita dah kira lah ni, kita ada 11 tepi. Maka murid-murid lihat. Pertama, bila kata jarak terpendek, mestilah kita akan buang jarak yang paling panjang. Betul. Okey, jarak paling panjang kita yang pertama di mana? Di mana Mira? Yang mana satu? P ke T, cikgu. Yes, betul. So, 3,5. itu yang kita buang yang pertama. Kedua, jarak yang seterusnya, yang panjang adalah P ke... tak nampak kan? 915. Okey, kemudian kita akan buang yang mana pula? Kita akan buang ini 750. Okey, dan seterusnya kita akan buang di sini. Maka kita tinggal berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masih ada 6 tepi sebenarnya. Dan kita akan buang betul lah soalan kita nak berapa? 6 tepi. Soalan kita nak 6 tepi. Jadi, apa yang kita buat? Kita tambahlah semua jarak yang dilalui dan kita akan dapat jawapannya adalah 3,125. Jadi, saya harap murid-murid di rumah faham. Ingat, lagi sekali saya ulang. Pertama, apabila soalan nak jarak terpendek, kemudian soalan nak hanya dilalui sekali sahaja, mesti menggunakan graf pokok. Bila sebut graf pokok, dua maklumat yang murid kena tahu. Pertama adalah bucu berapa. Mesti cari bucu dulu. Kemudian baru murid cari tepi. Tepi adalah 1 kurang daripada bucu. Macam soalan ni 7 bucu, maka tepi yang kita nak adalah 6. Okey, jadi kalau kita kira tadi kita ada 11 tepi, maka kita kena buang 5 tepi. Okey. So inilah jawapan dia dan ini soalan juga soalan keuangan, pengurusan keuangan Mira. Pengurusan keuangan adalah juga topik baru. Okey, Iris membuat pinjaman peribadi sebanyak RM50,000 daripada Bank Q dengan kadar faedah tetap sebanyak 5% setahun. So kita ada maklumat di sini, Iris nak pinjam RM50,000 dan ada kadar faedah 5% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 10 tahun. Jadi kadar faedah tadi dah bertambahlah. Bukannya 5%. 5% itu untuk setahun. Betul. Kalau 10 tahun, mesti darab dengan 10. Jadi berapa yang perlu dibayar oleh Iris? Jadi jumlah pinjaman dia RM50,000. Kemudian faedahnya 5% daripada RM50,000 darab dengan berapa? 10 tahun. Jadi seterusnya adalah kita tambah jumlah pinjaman dan juga jumlah faedah. Terus dapat jawapan. Di sini adalah murid memahami berapa faedah yang diberi. Baik. Silakan cikgu, teruskan. Okey. So seterusnya kita tengok soalan ini. Jarak dan masa dan juga graf laju. Mesti murid di rumah mesti berkait antara satu sama lain. Okey, jarak 144, saya laju sikit. Apabila graf laju, murid-murid di rumah nak cari jarak mesti luas di bawah graf. Jadi bila kita tengok graf kita sebegini, maka kita tahu dia adalah menggunakan trapezium. So, formula trapezium jangan susah hati, memang diberi dalam kertas soalan. Jadi kita tahu ada tinggi 90, kemudian kita tengok kita ada sisi selari. Alright, kita ada sisi selari dan ingat kalau trapezium mesti ada sisi selari. Murid kena kenal pasti di manakah kedudukan sisi selari. Itu maksudnya. Katalah kalau trapezium itu bentuk sebegini, maka sisi selarinya adalah di sini. Okey. Kemudian sekarang dia kata berdasarkan kedua-dua graf, hitung nilai T. Dia nak cari nilai T ni. Jadi murid boleh kaitkan antara graf jarak dan graf laju. Sebelum saya lupa, saya ingatkan murid sekali, apabila soalan sebegini, murid kena tengok unit. Kebetulan soalan ini, unit yang digunakan adalah sama. Jadi, tak ada masalah. Okey, seterusnya formula luas trapezium.
1/2 darab hasil tambah sisi selari. Maksudnya 2 tambah 2 tolak T sama darab dengan tinggi 144. Dan murid ingat semula saya dah bincang dengan murid di mana kita boleh menggunakan kalkulator. Kita boleh menggunakan kalkulator, menggunakan shift calculate, betul, untuk mencari T itu berapa. Yep. Jadi kalau murid tekan kalkulator, murid masukkan, ini saya tunjuk jalan kerja. Tapi kalau tak tunjuk pun tak apa sebab ini adalah kertas 1. Jadi daripada sini murid terus mendapat jawapan T sama dengan C4.8. Yang paling penting adalah murid mesti menguasai penggunaan kalkulator. Mesti. Kalau nak kuasai macam mana? Kena buat latihan banyak. Yeah. Baru murid dapat menjawab. Okey? Betul tu, cikgu. Ada lagi tak soalan? Kita ada lagi masa ke, Mira? Saya risau masa mencemburui kita, cikgu. Tapi saya rasa satu soalan lagi boleh, cikgu. Satu Silakan. lagi soalan, ya? Alright. Okey. So, ini juga adalah topik yang sangat menarik, iaitu kebarangkalian. Murid di rumah, saya kongsi cara mudah sahaja. Okey? Kebarangkalian adalah murid kena ingat sama dengan PA. Kebarangkalian mesti menggunakan formula bilangan kebarangkalian yang kita nak cari bahagi dengan bilangan sampel, iaitu jumlah dia. Okey, Encik Ada menjalankan satu kajian, alright? Beliau memerlukan murid dari grade tertentu cari kebarangkalian jika murid yang dipilih sekurang-kurangnya grade C. Ini keyword dia. Murid kena faham, bila dia nak C, kita mesti nak cari murid yang C, B dan A. Pertama nak jawab kebarangkalian, kita kena cari jumlah murid. So, jumlah kita adalah 130. Berapa murid yang perolehi C dan ke atas? C, B dengan A, bukan ke atas C, D tu. Maksudnya A, B dan C. Ini grade anak-anak, murid. Okey, seterusnya kita tahu bilangan yang mendapat A, B dan C adalah 96. Maka kebarangkalian yang kita dapat adalah sebegini dan kita dapat jawapannya adalah A. Saya rasa itu saja untuk program Teknik Menjawab Kertas 1 Matematik SPM KSSM. Didik TV KPM